Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih dan juga tahniah anda hadir pada kelas matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang penting untuk murid-murid yang belajar matematik, iaitu tajuk bundar. Pastikan murid-murid ada alat tulis dan juga buku teks sebagai rujukan. Apa tunggu lagi? Jom kita masuk ke kelas. Jadi, seperti mana yang kita akan bincangkan pada hari ini, kita akan masuk tajuk bundar. Jadi, kita akan ulang kaji sedikit apa itu bundar. Okay. Bundar ni kita dah belajar dah daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3. Darjah 4 pun kita belajar benda yang sama. Okay, kita ulang kaji sedikit. Apa itu bundar? Bundar merupakan kemahiran matematik yang mana digit-digit nombor ini dihampirkan kepada nilai tempat yang dikehendaki. Atau senang kata, bila soalan kata bundarkan kepada puluh yang terdekat. Okey, ribu yang terdekat. Maksudnya kita nak hampirkan nombor itu yang paling dekat mengikut kehendak soalan. Jadi, tapi masalah ini sama je. Darjah 6 pun dia masih lagi. Apa masalah dia murid-murid bila berkaitan dengan tajuk bundar ni? Dia tak faham konsep bundar ni. Okey. Yang kedua, dia keliru. Kena tambah 1 ke? Atau tak tambah ke? Nak tambah dekat mana? Soalan tu mesti akan timbul kan? Sebab soalan topik bundar ini kita nak tambah 1 ke ataupun tidak. Okey, yang ketiga, bila dia dah bundarkan, dia salah tulis. Dia salah tulis cara jawapan itu setelah dia bundarkan. Jadi 3 masalah ini yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam tajuk bundar. Okay, jadi kita akan cuba selesaikan masalah ini dalam video ini. Okay. Penyertaan keseluruhan rakyat Malaysia seramai 12,275 orang terdiri daripada pelbagai golongan yang melibatkan agensi kerajaan dan swasta. Okay, ini merupakan satu keratan yang diambil dari sumber malaysiamerdeka.my ketika acara Hari Kebangsaan 2018. Okay, tapi kita nak ambil angka ni lah, 12,295. Jadi kita nak bundarkan, soalan dia direct, selalu soalan bundar ni, dia tanya secara terus. Dia kata bundarkan 12,295 kepada ribu terdekat. Ini yang definisi tadi. Okay, ikut kehendak soalan, dia nak hampirkan kepada rumah apa yang terdekat? Ribu yang terdekat. Maksud mana rumah ribu? 10, ratus, ribu. Ni rumah ribu. Tapi apa masalah dia? Macam mana nak buat Saya masih lagi tak faham konsep bundar ni. Okay, kita lihat dulu. Kita ulang kaji dahulu. Apa itu bundar? Yang pertama, murid-murid kena ingat, dalam bundar ini ada 2 bahagian. Okay. Yang pertama, kita kategorikan sebagai angka lemah. Angka lemah apa? Sifar, 1, 2, 3, 4. Nak senang buat macam ni. Ni tangan kiri. Ni tangan kiri saya. Okay, buat sifar, 1, 2, 3, 4. Mana tangan kiri ni, ini adalah angka lemah. Tangan kiri. Okey, tangan kanan awak, ini 5, jadi kelingking ni 5, 6, 7, 8, 9. Okey, genggam buat macam ni, belah kanan. Ini angka kuat. Angka lemah berapa? Sifar, 1, 2, 3, 4. Angka kuat 5, 6, 7, 8. Kalau angka kuat ni kita akan tambah 1. Tambah 1 pada apa? Yang rumah yang kita nak bundarkan tu. Angka lemah dan angka kuat ni adalah kawan dia, sebelah dia. Kalau kawan dia angka kuat, jadi kita akan tambah 1 pada rumah yang kita nak bundar. Kalau angka lemah, tak perlu tambah. Okey?
pegang ini dulu. Angka lemah dan juga angka kuat. Okay, soalan tadi. Daripada keratan tadi kita ambil, kita nak bundarkan 12,295 kepada 1,000 terdekat. Dapat pensel, keluarkan pensel, gariskan bawah dia. Ini adalah soalan suruh kita bundarkan rumah 1,000. Okay, dia ada dua kaedah. Dekat sekolah dia akan ajar dua kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah garis nombor ni. Daripada darjah 1 lagi. Ada yang belajar kaedah bukit kan. Naik bukit, turun bukit. Lebih kurang lah yang ini. Okay, so kaedah 1 ini, maksudnya 12,295 ni terletak di antara 12,000 dengan 13,000. Okay, 12,000 dengan 13,000. Jadi angka mana yang paling hampir? Inilah paling hampir. Kan? Dia ke sini paling hampir. Kalau sini jauh sangat. Okay, so jawapan dia adalah 12,000. Tapi kalau ini sahaja yang awak belajar, awak tak faham. Apa yang hampir? Kenapa ini hampir? Kenapa jawapan 12,000? Okay, jadi kita pakai kaedah yang kedua. Okay, kita padam dulu. Okey. Bila dapat soalan bundarkan garis, ingat, garis soalan, lihat kawan sebelah. Okey, sekali lagi, garis soalan, lihat kawan sebelah. Kawan sebelah ni lah yang angka kuat, angka lemah tadi. Okey, kawan sebelah ni berapa nilai dia? 2. 2 angka kuat kan angka lemah? Sifar 1, 2. Belah mana? Belah kiri. So, angka lemah. Kena tambah 1 tak? Tak perlu. Jadi, yang ini, yang bahagian belakang ni, kita akan jadikan sifar. Jadi, yang depan ni kita kekalkan. So, yang belakang ni, jadikan semuanya sifar. Okey, jawapan dia adalah 12,000 apabila kita bundarkan kepada 1,000 terdekat. Itu konsep dia. Angka lemah dan juga angka kuat. Ada banyaklah konsep dekat sekolah. Kalau siapa murid-murid selain daripada murid saya belajar dekat sekolah tu, macam-macam kaedah. Nak fahamkan kaedah bundar. Paling senang kita guna angka kuat, angka lemah. Angka kuat tambah 1, angka lemah tidak perlu tambah. So yang belakang tu semua kita jadikan sifar. Jelas? Tak jelas? Kita tengok contoh yang kedua. Okey, soalan yang lebih kurang, soalan yang bundar ni sama je. Okey, soalan ni akan sebut bundarkan. Maksudnya ini adalah topik bundar. Okey, 38,704 kepada 10,000. Okey, 10,000. Mana 10,000? Sa, 10, ratus ribu, 10,000. Gariskan rumah 10,000. Jadi, kalau kata 38,704, gariskan, lihat kawan sebelah. Gariskan, lihat kawan sebelah. Kawan sebelah angka kuat ke angka lemah? Kawan sebelah nombor 8. 8 belah kiri ke belah kanan? 5, 6, 7, 8 belah kanan. Angka kuat kita buat apa? Tambah 1 dekat rumah yang kita nak bundarkan ini. Ataupun soalan suruh kita bundarkan. Jadi 3 tambah 1, 4. Jadi yang belakang ni apa jadi? Semua kita jadikan sifar. Sifar, sifar, sifar. Okey? Jadi kita nak bundarkan 10,000 terdekat, gariskan 3. 8 ini adalah dalam kumpulan angka kuat. Jadi kita tambah 1 pada rumah 10,000. 3 tambah 1 adalah 4. Jadi yang belakang ni semua kita akan jadikan sifar, sifar, sifar dan sifar. So jawapan ni berapa? 40,000. Okey, sekarang keluarkan pensel. Tulis dalam buku teks masing-masing. 38,704 menjadi 40,000. Boleh faham? Jelas?
Okey, kalau dah tulis, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, ini dia dah ada unit dekat belakang dia. Hati-hati bila ada unit ni. Bundarkan 19,500 ml kepada 1,000 ml. Dia kan sebut ml lah, mililiter kan. Sebab soalan ini adalah berkaitan dengan isi padu. So 1,000 pun 1,000 isi padu lah, 1,000 ml. Jadi macam mana kita nak buat? Tulis sama juga, 19,500. Kita nak bundarkan kepada 1,000. 10,000. So, gariskan, lihat kawan sebelah. Gariskan, lihat kawan sebelah. Okey, kawan sebelah dia angka kuat ke angka lemah? Kuat. Bagus. Cuk, dia 5. 5, 6, 7, 8, 9. So, kalau angka kuat, apa kita buat dekat dia? Tambah 1 dekat rumah yang kita nak bundarkan. So, yang belakang ni semua akan jadi sifar, sifar, sifar. 9 tambah 1, berapa? 10. 9 tambah 1, 10. 1 tambah lagi sebelah ni. So, jadi 20. So, jawapan dia adalah 20,000 ml. Unit jangan lupa tulis. Kalau lupa tulis, markah akan dipotong. Okey, 19,500 ml dibundarkan kepada 1,000 ml menjadi 20,000 ml. Jelas? Kalau jelas, komen jelas. Soalan seterusnya. Kita nak bundarkan, ini unit dia apa? RM, Ringgit Malaysia. RM 63,988 kepada 10,000 ringgit. 10,000 mana? 10,000, 10,000. 6. Garis lihat kawan sebelah. Garis lihat kawan sebelah. Kawan sebelah dia angka kuat ke angka lemah? 3. 3 angka lemah. Sifar 1, 2, 3. Jadi perlu tambah 1 ke? Tidak. Tak perlu tambah 1. So jadi RM 6 sifar. So yang lain ni semua akan jadi sifar, sifar, sifar. So berapa 10,000 apabila kita bundarkan kepada 10,000 ringgit terdekat? Jawapan dia adalah 60,000 ringgit. Jelas? Tahniah. Seterusnya, dia boleh jadi macam soalan macam ni. Okey. Nombor di atas apabila dibundarkan kepada 10,000, 1,000 dan 10,000 terdekat menjadi 30,000. Apakah digit 1,000 bagi nombor itu? Mana rumah 1,000? Yang warna hijau ni. Apabila dibundarkan dia menjadi, dia akan jadi macam ni. 999, dia akan jadi 30,000. Okey? Apakah digit 1,000 bagi nombor itu? So kita nak tahu dekat sini berapa. Kalau kita bundarkan dia jadi 30,000. Maksudnya kalau kat sini nombor 2, dekat sini nombor 3. Jadi mestilah tambah 1. Jadi ini mesti tambah 1. Jadi yang tambah 1 ni angka kuat ke angka lemah? Angka kuat. Maksudnya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi apa jawapan dia? Mana-manalah awak boleh tulis. Awak boleh tulis 25,999 sampailah awak boleh tulis 29,999. Okey, apabila awak bundarkan tambah 1, jawapan dia adalah 30,000. Jadi bila awak jelas mana satu yang kumpulan perlu tambah, kumpulan mana yang tidak perlu tambah 1, insya-Allah awak jelas dengan tajuk bundar. Okey, yang terakhir, yang berikut ialah bilangan
pembaca 4 buah buku cerita. Apakah buku cerita yang mempunyai 50,000 orang pembaca apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat? Ada 4 buah buku. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dalam bentuk garis nombor ini, kalau kita susun bilangan buku-buku ini, kalau kita nak dapatkan jawapan dia 50,000, so di antara inilah. Maksudnya paling hampir dengan 50,000 ini. Tapi kalau kata kaedah ini tak jelas, kita boleh guna kaedah yang kedua tadi. Maksudnya kalau kita katakan 54,200, kita nak bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat kan. Gariskan lihat kawan sebelah. So 4 angka kuat ke angka lemah? Angka lemah. Perlu tambah 1 tak? Tak perlu. So jawapan dia 50,000. Okey, gariskan lihat kawan sebelah. So 4 angka lemah ke angka kuat? Angka lemah. Tambah 1 ke? Tidak perlu. So sini dah jadi 40,000. Ingat, yang belakang ni jadikan sifar je, yang tak berkaitan. Semua akan jadi sifar. Okey, gariskan lihat kawan sebelah. Kawan sebelah 8. Angka kuat ke angka lemah? Angka kuat. Angka kuat tambah 1. 5 tambah 1 jadi 6. So jawapan dia adalah 60,000. Belakang ni semua kita jadikan sifar. Okey, dan yang terakhir, gariskan lihat kawan sebelah. Kawan sebelah dia angka kuat ke angka lemah? Angka kuat. So tambah 1 ke? Tambah. 4 tambah 1, 5. So yang lain ni semua akan jadi sifar. Jadi mana antara 4 buah buku ini apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat, jawapan dia 50,000. Ada berapa buah buku? Ada 2 buah buku sahaja. Mana? Buku Kukun Dayo dengan monyet. Dengan lagi satu adalah Aku Tiung Mas. Jelas? Kalau jelas sampai ke contoh yang terakhir ini, tahniah. Maksudnya anda dah menguasai topik bundar. Jadi untuk latihan hari ini boleh buka buku teks muka surat 17. Sila jawab soalan 1, 2, 3 dan 4. Okey, buat latihan hari ini, buku teks muka surat 17, soalan 1 hingga soalan 4. Jadi itu sahaja untuk hari ini. So terima kasih banyak-banyak. Jadi saya harapkan anda semua yang melihat video ini sudah memahami apa itu bundar. Kerana murid tahun 4 sepatutnya dah menguasai topik bundar. Jadi sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang ataupun kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.